Waalaikumsalam. Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Ketua Polis Perak mengesahkan 10 lagi parti berjaya ditahan selepas melarikan diri dari depo sementara Immigration Bido pada Khamis lepas. Ini menjadikan jumlah keseluruhan tangkapan 51 orang. Ketika ini penugasan masih tertumpu di kawasan Tapah dan Bidur. Operasi turut dibantu 10 ekor unit anjing pengesan bersama 15 pegawai serta unit drone PGU Bukit Aman. Jawatan kuasa teknikal melibatkan isu keselamatan dalam talian terutama kalangan kanak-kanak akan diwujudkan. Menteri Komunikasi berkata, mesyuarat bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi serta Menteri Digital akan dilakukan dalam tempoh terdekat bagi membincangkan pelaksanaan tersebut. Jelas beliau, keselamatan kanak-kanak dalam talian menjadi keutamaan kerajaan. KPM akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Komunikasi berhubung isu pemilikan akaun TikTok oleh kanak-kanak di bawah usia 13 tahun. Menterinya berkata pihaknya perlu mendapatkan maklumat penuh mengenai perkara itu sebelum mengeluarkan sebarang garis panduan mengenai isu berkenaan. Sementara itu, sesi persekolahan di Kedah akan diteruskan seperti biasa sehingga Rabu walaupun cuaca panas melanda beberapa kawasan sekitar negeri itu ketika ini. KPM berkata pihaknya sentiasa bekerjasama dengan Malaysia bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan keadaan cuaca. Tambahnya, KPM mempunyai garis panduan berkaitan fenomena cuaca negara dan akan memberi peringatan dan nasihat mengikut keadaan semasa. KKM sedang meneliti dan memperhalusi isu alaun tugas atas panggilan on-call bagi pegawai perubatan yang sudah 11 tahun tidak disemak. KKM memandang serius isu tersebut dan dijangka dalam masa terdekat akan diumumkan satu kenyataan rasmi bagi penyelesaian untuk perkara itu. Bandar Kelang dikatakan seperti Bandar Columbia. Bagaimanapun, Ketua Polis Negara menolak tanggapan negatif setengah pihak tentang perkara berkenaan. Pihak PDRM tidak akan membenarkan stigma negatif terhadap Bandar Kelang berterusan sehingga mencetuskan kebimbangan orang ramai. Tegas beliau selepas program walkabout di Pasar Pagi Pandamaran, Kelang pagi tadi. PDRM terus komited menggiatkan usaha dalam menurunkan kadar jenayah di seluruh negara termasuk di daerah Kelang. Tiada keperluan untuk menggantikan trak-trak tentera darat Malaysia sesulan kemalangan melibatkan 3 anggotanya Jumaat lepas. Menteri Pertahanan berkata pihaknya sedang menunggu laporan siasatan daripada Lembaga Siasatan Dalaman bagi menyiasat kemalangan itu. Angka kemalangan maut merekodkan 6,433 sepanjang tahun lalu. Justru Timbalan Menteri Pengangkutan berkata beberapa inisiatif akan dilaksanakan bagi mengurangkan kemalangan maut di jalan raya. Beliau mendedahkan daripada jumlah itu 4,480 mangsa maut melibatkan penunggang motosikal. Pengguna jalan raya dinasihatkan agar berwaspada ketika memandu dan menunggang motosikal agar kemalangan maut dapat dihindari. KPM akan menambah sebanyak 129 kelas prasekolah tahun ini. Ia sebagai usaha memberi peluang kepada lebih ramai murid mendapatkan pendidikan di peringkat awal. Setakat ini, terdapat 9,909 buah kelas prasekolah di seluruh negara. Dalam pada itu, Fadlina memaklumkan KPM turut menyediakan inisiatif bantuan makanan prasekolah dalam kalangan murid itu bagi mengatasi isu malnutrisi dan kemiskinan multidimensi. Gaji yang rendah dan sikap individu antara faktor yang menyebabkan seseorang pegawai serta anggota terlibat dalam kesalahan rasuah. Ketua Polis Negara berkata selain faktor tersebut, banyak lagi faktor lain yang perlu dilihat ke arah melahirkan pegawai dan anggota yang bersih serta berintegriti. Namun, beliau menyatakan masih terdapat kes-kes rasuah membabitkan golongan yang berpendapatan tinggi. Sindiket pengedaran dana bernilai 1.8 juta ringgit berjaya ditumpaskan polis Isnin lalu. Hasil 2 serbuan sebanyak 24.870 kilogram dadah pelbagai jenis, 1,490 biji pil Aramin 5 dan 41 biji pil ekstasi berjaya dirampas. 5 individu ditahan dan 2 buah kenderaan disita. Ujian air kencing mendapati 4 suspek positif ketamin, manakala 3 suspek mempunyai rekod jenayah dan dadah.
Dalam hari itu, seramai 780 individu dicekuk polis dalam 2 operasi khas bermula Isnin hingga semalam di seluruh negeri Johor. Dalam serbuan tersebut, polis merampas pelbagai jenis dadah seberat 27 kg yang dianggarkan bernilai hampir 3.1 juta ringgit. Ketua Polis Johor berkata optapis khas dijalankan oleh 175 pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Ia telah menjalankan pemeriksaan terhadap 513 individu dan kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang individu mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan rasuah. Tertuduh 52 tahun didakwa melakukan perbuatan tersebut bagi melancarkan tuntutan bayaran interim yang dibuat sebuah syarikat kepada Universiti Awam berkenaan. Suapan itu diterima berlanjutan sehingga tahun 2020 dengan nilai keseluruhan RM14,500 dan sebuah motosikal. Mahkamah menetapkan 10 Mac sebutan semula kes. 2 blok rumah pekerja musnah dalam kebakaran malam tadi. Kejadian berlaku di 2 daerah iaitu di Jalan Semangat Pending Kuching dan Jalan Tanjung Kunyit Sibu. Kedua-dua kejadian melibatkan blok rumah pekerja mempunyai 10 pintu yang didiami pekerja warga tempatan dan pekerja asing. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kebocoran paip dasar laut antara penyumbang kepada masalah ketidakcukupan bekalan air di Pulau Langkawi selain daripada fenomena El Nino. Ia sekaligus mengingatkan kadar peratusan air tidak berhasil Non-Revenue Water NRW di Kedah. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd sadar kini dalam usaha untuk melaksanakan projek pembaikan paip dasar laut ini secara menyeluruh. Projek dijadual bermula pada Ogos dan dijangka siap pada Januari 2025. Seorang pemandu bas ekspres menerima padah apabila ditahan anggota penguatkuasa JPJ Kedah kerana menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Kejadian berlaku ketika bas berkenaan sedang membawa penumpang dalam perjalanan dari Alostar ke Ipoh semalam. Perbuatan pemandu bas itu berjaya dirakam anggota JPJ yang melakukan UPS Penyamaran Tahun Baru Cina 2024. Pemaju perumahan di Melaka khususnya melibatkan projek pembinaan baru diwajibkan untuk membangunkan rumah kos rendah dengan sederhana rendah di negeri itu. Dasar baru itu diberi penekanan bagi memastikan golongan B40 tidak tercicir daripada menikmati perumahan yang selesa dan mampu dimiliki mereka. Inisiatif itu bukan sahaja bertujuan membantu rakyat memiliki rumah mengikut kemampuan mereka, malah menolong pemaju menangani kerugian. RM8.7 juta diperuntukkan KPDN Johor bagi menjayakan kira-kira 600 program jualan rahmah sepanjang tahun ini. Sebanyak 52 lokasi disasar untuk pelaksanaan program itu setiap bulan dengan tumpuan di kawasan kepadatan penduduk yang tinggi, manakala 26 lokasi telah dijalankan program berkenaan dengan 3 lokasi dipilih sempena perayaan Tahun Baru Cina minggu ini. Golongan belia di Sara melibatkan diri menyertai skuad uniti kawasan rukun tetangga. Menteri Perpaduan berkata tenaga golongan belia amat diperlukan dalam membantu KRT terutamanya ketika musim banjir. Sehingga kini terdapat 128 skuad uniti di seluruh negara yang telah diwujudkan untuk memberikan perkhidmatan bantuan sekiranya berlakunya bencana. Penduduk terjejas banjir di beberapa buah kampung di Hulu Dungun berpeluang mendapatkan khidmat membaiki peralatan elektrik secara percuma. Program itu dilaksanakan Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu. 40 penuntut dan 30 tenaga pengajar akan turun padang bagi memberi khidmat di Kampung Syukur dan Kampung Pasir Raja dalam masa terdekat. Lebih 1,000 penduduk komuniti Cina di Bandar Tun Razak menerima sumbangan wang tunai RM100 dan sekotak limau Mandarin menjelang sambutan Tahun Baru Cina hujung minggu ini. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak berkata sumbangan itu bertujuan meringankan beban kos sara hidup golongan yang amat memerlukan, terutamanya miskin bandar. Fasa pertama Gurney Bay kini sudah dibuka kepada orang ramai. Fasa pertama taman itu menampilkan pelbagai kemudahan antaranya taman permainan, taman untuk sukan luncur, kios, tandas dan tempat letak kereta terbuka yang meliputi lebih 27 ekar. Ia sebagai usaha untuk mencantikkan lagi pemandangan pada masa akan datang. Ribuan pokok juga telah ditanam.
Jabatan Wilayah Persekutuan mencipta rekod dalam Malaysia Book of Records melalui program susunan terpanjang kenderaan at 50 WP dengan penglibatan 644 kenderaan yang disusun sepanjang 3.35 km. Acara itu diadakan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dengan membabitkan kenderaan persendirian, kenderaan persatuan, kenderaan milik kerajaan dan swasta. Lebih 1,000 koperasi baru telah mendaftar dengan SKM di seluruh negara sepanjang tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata pencapaian itu jelas menunjukkan kesedaran tinggi dan minat masyarakat untuk terlibat dalam gerakan koperasi bagi meningkatkan ekonomi. Di Sabah, hampir 2,000 koperasi berdaftar dengan jumlah keahlian mencecah 361,126 orang melibatkan share dan yuran terkumpul 244 juta ringgit. Malaysia Airlines akan menggandakan kekerapan penerbangan bagi laluan Trivandrum Kuala Lumpur bermula 2 April ini. Pertambahan itu akan meningkatkan ketersambungan ke India sebanyak 71 penerbangan seminggu. Disusulan peningkatan permintaan dan prestasi faktor beban yang positif bagi laluan berkenaan. India kekal sebahagian daripada rangkaian global yang penting Malaysia Airlines. Padu merekodkan jumlah pengemaskinian maklumat individu seramai 2.51 juta orang setakat ini. Selangor merekodkan jumlah tertinggi iaitu seramai 0.40 juta individu. Diikuti Sarawak 0.33 juta, Johor 0.25 juta, manakala Perak dan Sabah masing-masing 0.22 juta individu. Tempoh kemaskini akan dibuka sehingga 31 Mac ini. TNB dan syarikat Jepun IHI Corporation berkolaborasi merintis projek pembakaran bersama berskala kecil. Projek tersebut dijalankan di stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah Manjung, Perak dan stesen Janakuasa Tuanku Mukhlis Port Dickson, Negeri Sembilan. Ia dijangka mampu mengimbangi pelepasan karbon bersamaan 71,000 unit kenderaan setahun. Inisiatif itu selaras sasaran pengurusan karbon TNB menjelang 2035. 30.6 bilion ringgit nilai kemusnahan Gaza. Ia meliputi lebih 360,000 unit kediaman dengan 75,000 daripadanya hancur selepas dibedil Zionis. Genap 120 hari serangan semalam, hampir 400 sekolah dan universiti menjadi sasaran bedilan. Beratus-ratus ribu daripada 2.4 juta penduduk Gaza hilang tempat tinggal. Menurut PBB, bandar yang pernah menjadi rumah kepada 200,000 orang itu kini menjadi tuan rumah kepada lebih separuh daripada penduduk Gaza. Dalam hari itu, Israel telah menyerang lebih daripada 50 sasaran Hizbullah di Syria dan 3,400 di Lebanon sejak perang dengan Hamas di Gaza bermula Oktober lalu. Perang antara Hamas dan Israel menyaksikan pertempuran hampir setiap hari di sempadan, terutamanya antara tentera Zionis dan Hizbullah. Sekurang-kurangnya 218 orang terbunuh di Lebanon, kebanyakannya pejuang Hizbullah. Selain meragut nyawa 26 orang. Tindakan tentera rejim Zionis memusnahkan bangunan secara sistematik di Gaza bertujuan mewujudkan zon penampan di wilayah Palestin. Demikian pandangan pakar dan kumpulan hak asasi manusia. Pakar hak pelarian Human Rights Watch melihat bukti yang semakin jelas bahawa Israel sedang berusaha menjadikan sebahagian besar Gaza tidak dapat didiami. Selain serangan udara, mereka juga menggunakan bahan peledak bagi meletupkan bangunan. Majlis Keselamatan PBB akan mengadakan perisyarat tergempak esok bagi membincangkan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq dan Syria. Menurut sumber pihak diplomatik, pertemuan dibuat atas permintaan Moskow. Terdahulu, jurucakap Kementerian Luar Rusia, Maria Zakharova, mengutuk serangan udara berkenaan. Serangan Washington menyebabkan kemusnahan terhadap infrastruktur awam dan korban dalam kalangan orang awam. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tingkat perpaduan penuhi harapan.